Persidangan antarabangsa untuk memartabatkan bahasa Melayu akan diadakan pada 13 September ini dengan tema Pengajian Bahasa Melayu Masyarakat Supra Diversity, di mana persidangan ini akan dirasmikan oleh Duta Malaysia di Ankara, Turki. Jadi untuk memperincikan mengenai persidangan ini, bersama dengan saya di talian ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Rashid Mat Idris, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat doktor hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Syafiqah. Baik, sama. Doktor, untuk kita mulakan terlebih dahulu mengenai persidangan ini, tapi kita nak memahami dan juga mengetahui bagaimana sebenarnya penggunaan bahasa Melayu setakat ini kalau di peringkat globalnya, doktor. Baik. Terima kasih Syafiqah, soalan yang sangat baik. Terlebih dahulu saya ingin menguraikan sedikit tentang tema yang telah dinyatakan oleh Syafiqah tadi, ya, iaitu pengajian Melayu Masyarakat Supra Diversity. Secara konseptualnya dapat dibahagi kepada dua frasa, ya, iaitu frasa pengajian Melayu merujuk kepada kepelbagaian bidang ilmu seperti bahasa, sastra, seni dan budaya. Ya, manakala frasa masyarakat supra diversity bermaksud keadaan masyarakat berbilang kaum atau bangsa. Hal ini selari dengan saranan dan slogan kerajaan berkaitan keluarga Malaysia yang juga bersifat supra diversity. Okey, balik kepada peranan bahasa Melayu. Kita dapat melihat sejak dulu lagi bahasa Melayu ini telah menjadi wahana penyampaian ilmu dan maklumat, dan ini terus berkembang sebagai bahasa yang berwibawa apabila masih mampu menyampaikan isi pemikiran yang berkesan dan syarat dengan unsur-unsur intelek dan makna-makna yang halus dan rumit. Sebagai bahasa yang mempunyai keindahan yang diiktiraf sejarah, usaha memastikan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa yang berperadaban tinggi perlu diteruskan. Tambahan juga, sesuatu bahasa akan menjadi lebih unggul apabila dikaitkan dengan peradaban besar melalui kerjasama dengan negara-negara lain, terutama di peringkat antarabangsa. Sebab itulah kami mengadakan persidangan antarabangsa memartabatkan bahasa Melayu untuk kali yang ketujuh, untuk pengetahuan Syafiqah. Okey, sebelum ini di luar negara kami juga telah mengadakan persidangan yang sama di Uzbekistan dan yang terkemudian di Universiti Jerman. Jadi kita bekerjasama dengan negara-negara di luar negara kerana kita ada banyak pusat pengajian bahasa Melayu di luar negara, tidak kurang daripada 30 pusat di luar negara. Jadi kita inginkan peranan bahasa Melayu itu terus malas segar di peringkat antarabangsa. Dan sedikit lagi berkenaan dengan tema bagi persidangan antarabangsa ini akan memuatkan perbincangan tentang bidang bahasa Melayu, kesusastraan Melayu, bahasa serumpun, pendidikan, seni dan budaya, perbandingan bahasa dan ketamadunan. Jadi saya kira inilah yang ingin kita bawakan sebab kita ingin bersama-sama dengan pihak universiti yang dalam rangka membuat sambutan 100 tahun pada tahun hadapan. Jadi ini kita katakan sebagai prasambutan lah, kerana sudah sampai tempoh untuk kita mengadakan persidangan antarabangsa ini, dan persidangan ini diadakan 2 tahun sekali, Syafiqah. Kalau tadi macam doktor katakan ini sudah pun masuk edisi yang ke-7. Jadi kelainan yang ingin dibawa oleh UPSI pada edisi kali ini apakah dia? Baik. Untuk kali ini kita ingin membawakan kelainan dari segi supra diversity itu. Maksudnya dari segi bidang pengajian Melayu itu sentiasa berkembang. Ilmu itu sifatnya dinamik. Jadi di sinilah kita mempunyai satu platform. Melalui persidangan antarabangsa ini kita akan dapat menggali dapatan-dapatan baru melalui kajian-kajian yang dilakukan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, yang itu kita ingin kongsikan. Pada masa yang sama kita juga akan menyebarluaskan maklumat ini kepada masyarakat melalui penerbitan dan juga media sosial
supaya dapatan dan ilmu ini dapat dikongsikan dengan lebih merata. Jika kalau kita boleh lihat di paparan skrin sekarang ialah terteranya objektif sebenarnya persidangan ini. Kalau boleh diperincikan lagi Doktor, apakah di antara tujuan dan juga objektif yang ingin dicapai oleh pihak jawatan kuasa sendiri? Baik, terima kasih Syafiqah. Saya kira memang pentinglah untuk saya memperincikan sedikit berkenaan dengan objektif yang ingin dicapai dalam persidangan ini. Baik, persidangan antarabangsa ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu mengangkat dan menyebarluaskan kepentingan pengajian Melayu sebagai suatu bidang ilmu. Yang kedua, perkongsian dan penambahan ilmu berkaitan dengan pengajian Melayu yang merangkumi bidang bahasa Melayu, kesusastraan Melayu, bahasa-bahasa serumpun termasuklah bahasa di Sabah Sarawak, pendidikan, sastra, seni, budaya, perbandingan bahasa dan ketamadunan. Dan yang terakhir sekali, kita ingin menghasilkan dokumen persidangan berbentuk penerbitan dan sebaran media sosial untuk dimasyarakatkan ilmu ini. Kalau tidak hanya tersimpan di perpustakaan universiti sahaja. Kalau kita merujuk kepada frasa yang kita gunakan sekarang dan juga kita laung-laungkan kini, iaitu keluarga Malaysia, bagaimana sebenarnya opsi boleh mematabatkan lagi bahasa Melayu ini selari dengan hasrat murni pihak kerajaan iaitu keluarga Malaysia ini? Baik. Kami di UPSI sangat menyambut baik saranan kerajaan berkaitan dengan keluarga Malaysia. Jadi kalau kita lihat sebagai sebuah negara, kita perlu mengandaikan semua kaum, semua bangsa, semua negeri yang ada di Malaysia ini, kita mempunyai satu kesamaan, iaitu kita anggap sebagai satu keluarga yang besar. Maka kita perlu berkongsi semua idea untuk kita maju ke hadapan. Sekiranya kita tidak melihat kelainan itu sebagai suatu jati diri yang membolehkan kita mengenal dan membangunkan keluarga Malaysia yang lebih besar ini, maka kita perlu mencari kesamaan itu. Sebab itu Supra Diversity ini lebih merujuk kepada kepelbagaian, kelainan, dan kita memang telah faham masyarakat majmuk di Malaysia ini telah menunjukkan satu gambaran yang sedemikian, Supra Diversity. Jadi itu yang kita ingin bangkitkan dalam persidangan ini melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh semua etnik yang ada di Malaysia. Malah bukan sekadar katakan etnik yang ada di Malaysia, tetapi kita juga menjemput etnik serantau, misalnya dari Brunei, dari Singapura, dari Indonesia, malah di Eropah juga, di Jerman, di China, di Jepun, di Rusia dan di tempat lain. Di sinilah kita ingin memupuk kesamaan itu supaya keluarga Malaysia itu dapat dihayati bukan sekadar oleh ahli akademik, tetapi dapat dikongsikan kepada masyarakat melalui kajian-kajian yang telah dihasilkan. Jadi untuk mematabatkan bahasa Melayu ini sebenarnya memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Untuk persidangan kali ini pula, bagaimana dari segi dan juga sudut kerjasamanya? Siapakah di antara pihak-pihak yang terlibat, Doktor? Baik. Kami melalui Jabatan Bahasa dan Keseluruhan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris mengadakan kerjasama sinergi dalam negara dan luar negara. Jika dalam negara, sudah tentu kita tidak akan dapat memisahkan diri dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang sama-sama dalam pendidikan pula, kami bekerjasama dengan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan yang terkini, kita bekerjasama dengan NGO, iaitu Persatuan Pendidik Bahasa dan Sastra Melayu Malaysia. Manakala di peringkat antarabangsa pula, kita bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mewakili Indonesia. Begitu juga dengan Universiti Brunei Darussalam, Brunei. Universiti Fatoni Thailand, Universiti Goethe di Jerman, Universiti Uzulu di Uzbekistan, dan kita ada pusat di Uzbekistan yang dikelolakan oleh UPSI. Dan tidak ketinggalan, kali ini kita juga akan bersama-sama dengan Universiti Ibn Khaldun di Istanbul, Turki. Sebab itulah perasmian kita telah mempelawa
Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia di Turki. Dan selain daripada itu, ya, kita juga akan bekerjasama dengan Universiti Negeri Moskow, ya, di Rusia. Itulah antara negara-negara yang kita akan bekerjasama dalam persidangan kali ini, Syafiqah. Mungkin Doktor juga boleh memberitahu dan juga kongsikan bersama dengan penonton apakah di antara aktiviti-aktiviti yang dirancang bagi menjayakan persidangan kali ke-7 ini? Baik. Yang pertama sekali sudah tentulah, ya, saya akan memaklumkan, ya, perasmian tadi telah dinyatakan, tapi tak apalah, ya, saya maklumkan semula. Yang penting sudah tentu pada 13 September nanti, ya, perasmian pembukaan ini akan dilakukan oleh Tuan Yang Terutama Sazali Mustafa Kamal, ya, Duta Besar Malaysia di Ankara, Turki. Ya, majlis perasmian ini juga akan dihadiri oleh tetamu kehormat, ya, iaitu Yang Mulia Tengku Zaraif, ya, bin Raja Abdul Kadir, Jeneral Konsulat Malaysia di Istanbul, Turki. Pengisian pada 13 itu juga kita akan ada ucap tama satu, ya, akan disampaikan Profesor Ejang kami, iaitu Profesor Dr. Anne Graf, ya, dari Universiti Goethe Frankfurt, Jerman. Ya, manakala untuk ucap tama 2, ya, kita akan bersama-sama Profesor Dr. Attila Akan, Rektor Universiti Ibn Khaldun, ya, di Istanbul, Turki. Inilah tempat baru kami bekerjasama di Turki. Okey, kemudian pada, ya, hari yang kedua, 14 hari bulan, ya, kita akan ada ucap tama yang ketiga. Ini disampaikan oleh Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Dan tidak ketinggalan, kita juga akan ada untuk tempoh 2 hari ini 5 sidang selari. Ya, jadi 5 sidang selari ini, ya, akan mewakili kira-kira 90 orang pembentang kertas kerja dalam negara dan luar negara. Dan yang paling mustahak pada hari yang terakhir itu sudah tentu, ya, perasmian penutup yang akan dilakukan sendiri oleh yang berbahagia Naib Chancellor Institut Pendidikan Sultan Idris, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Mattaf. Okey, jadi saya juga ingin mewar-warkan kepada media, ya, terutama kepada Selamat Pagi Malaysia, ya, untuk persidangan kali ini kami juga menyediakan anugerah antarabangsa. Ya, ada 5 kategori anugerah antarabangsa, ya, melalui kertas-kertas persidangan ini dan akan disampaikan, ya, ketiga majlis penutup itu. Itu Syafiqah. Kalau itu antara tokoh-tokoh yang telah akan dijumpa untuk persidangan kali ini, kumpulan sasarannya sebenarnya siapa, Doktor? Ya, baik. Berkenaan dengan kumpulan sasaran, ya, bagi persidangan ini, ya, lazimlah, ya, dalam persidangan, ya, akademik antarabangsa ini, ya, kami membuka ruang ini kepada pensyarah-pensyarah di universiti kami sendiri sudah tentu. Ya, pada masa yang sama, ya, kami juga membuka ruang kepada pensyarah di semua IPG, ya, termasuklah kepada pensyarah-pensyarah dari universiti awam, ya, yang ada seperti Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan, ya, dan lain-lain, ya. Tambahan pula, ya, kita juga cuba mendapatkan, ya, rakan-rakan sinergi, ya, kertas-kertas persidangan, ya, dari pensyarah luar negara, ya, seperti, ya, dari Indonesia, dari Brunei, dari Singapura, ya, dari China, ya, dan dari Istanbul juga. Tidak ketinggalan, ya, peserta ini juga diwakili, ya, oleh pelajar-pelajar pasca. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Rashid Mat Idris, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI, kerana studi berkongsi mengenai persidangan antarabangsa pada kali ini. Terima kasih Prof Madya, Doktor. Ya, terima kasih juga kepada Syafiqah dan terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia. Baik. Selepas ini kita nak